Baik, terima kasih Nurafni. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Mahasiswa perlu mencabar diri menjadi graduan holistik dan tidak hanya menumpukan kepada kecemerlangan dalam akademik semata-mata. Ia penting bagi memastikan mahasiswa lengkap dengan semua ilmu dan kemahiran sekaligus menjadi modal insan utama untuk membantu kemajuan negara pada masa hadapan. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Dato' Mary Yap Kaincing mahu mahasiswa mengukuhkan jati diri dan meningkatkan prestasi bidang yang diambil bagi membolehkan mereka menjadi pencetus kepada usaha membantu masyarakat. Mahasiswa juga perlu menerapkan nilai kesukarelaan dan menyertai pelbagai aktiviti berbentuk kemasyarakatan bagi mencungkil keinginan berbakti kepada masyarakat tanpa mengharap balasan. Katanya universiti boleh dijadikan medan melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan aspek kepimpinan agar berupaya menjadi harapan dan sandaran bangsa serta negara pada masa hadapan. Dato' Mary Yap yang juga anggota Parlimen Tawau berucap pada program Bakti Siswa Perdana peringkat berkenaan disertai 100 pelajar UMS dengan pelbagai aktiviti termasuk membersihkan surau, membaiki dan mengecat pagar sekolah, bersukan serta beriadah bersama penduduk kampung. Pesta Kubis yang tersenarai dalam kalender pelancongan negeri mampu mempromosikan Kundasang Ranau sebagai pusat pelancongan berasaskan agro pelancongan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata pelancongan merupakan industri penting yang mampu memperkukuh perpaduan sekaligus menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi negeri. Justru penganjuran Pesta Kubis diharap dapat menarik pelancong ke Kundasang selain meningkatkan pendapatan petani di daerah ini. Tan Sri Joseph Kurup melahirkan harapan itu ketika berucap merasmikan Pesta Kubis 2015 di Kundasang. Beberapa anugerah turut disampaikan dalam sambutan ini termasuklah Anugerah Peladang Jaya 2015 kepada Sidan Kindayu. Sementara Anugerah Usahawan Muda dan Anugerah Ibu Peladang 2015 masing-masing dimenangi Muhiji Jalani dan Aminah Andalong. Muhammad Taqwidin Muhammad Yazid pula meraih anugerah khas pendidikan sempena Pesta Kubis 2015. Lebih 1,000 pengunjung serta pelancong dari dalam dan luar negara menghadiri pesta berkenaan yang bertema inovasi pemangkin transformasi pertanian. Usaha mentransformasikan negara ke arah lebih maju dan berdaya saing memerlukan pembangunan modal insan yang berkualiti. Justru kerajaan terus berusaha membangunkan modal insan menerusi pelbagai program. Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Taufik Titingan berkata, Kem Transformasi Belia Zon Tawau merupakan antara program pembangunan modal insan yang dilaksanakan kerajaan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan penutupan Kem Transformasi Belia Zon Tawau 2015 di Kem Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN Shanshu Tawau. Dato' Taufik yakin Kem Transformasi Belia ini mampu membantu jati diri pesertanya kerana mereka didedahkan dengan pelbagai aktiviti bermanfaat. Seramai 112 orang peserta terdiri daripada pelajar sekolah menengah, lepasan sekolah dan belia yang bekerja menyertai kem transformasi ini dari daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Lahadatu dan Tunku. Rakyat diingatkan agar tidak menimbulkan sebarang sentimen berbaur hasutan yang boleh menggugat perpaduan, sebaliknya menyokong pelbagai usaha kerajaan dalam merealisasikan agenda pembangunan negara dengan berkesan. Ketua Bahagian UMNO Penampang Dato' John Ambrose berkata kerajaan tidak pernah meminggirkan sebarang kaum, etnik dan agama dalam melaksanakan program pembangunan di Sabah. Justru rakyat perlu memanfaatkan setiap perayaan dan program kemasyarakatan untuk mengukuhkan semangat kekitaan, perasaan muhibah dan keharmonian yang sinonim dengan kepelbagaian budaya dan etnik di Sabah. Dato' John berucap demikian ketika merasmikan konsert Mega Christmas Sabah BFM 2015 di Penampang. Turut hadir pegawai daerah Penampang Luvita Koisun dan pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Ngasio. Dalam majlis ini, orang ramai berpeluang menyaksikan persembahan artis-artis tempatan dan para penyampai radio Sabah VFM selain memenangi pelbagai hadiah cabutan bertuah.
Lapoi, mungkin ramai tidak mengenali pakaian tradisi Lapoi yang dikongsi 5 sub-etnik dusun di daerah Ranau. Pasti terlintas di fikiran apakah keistimewaan Lapoi yang masih mengekalkan jati diri serta identitinya walau zaman berubah wajah. Ikuti laporan wartawan RTM Fariz Morinding bersama juru kamera Awang Damit Masir yang menyusuri keunikan Lapoi sebagai busana tradisi etnik dusun Ranau. Lapoi merupakan pakaian wanita atau perempuan dusun yang dikongsi bersama sub-etnik dusun Liwan, Bundu, Tinagas, Lobu dan Sungai di daerah Ranau. Masyarakat etnik dusun Ranau menggelar pakaian tradisi mereka Lapoi sebagai lambang penyatuan berikutan daerah Ranau yang terletak di tengah bahagian utara Sabah bersempadan dengan 7 daerah iaitu Tambunan, Tuaran, Kota Belud, Kota Marudu, Beluran, Tongot dan Telupit. Dari segi tenunan, dia memang sama, cuma untuk membezakan dia, ialah dia, corak dia. Dia masih berbagai-bagai daerah, corak dia juga berbagai-bagai. Itu membezakan identiti masing-masing daerah. Mula-mula sekali dia belajar dengan mak saya lah di kampung. Lepas tu saya sarankan dia untuk lebih membuat tenunan ini untuk pakaian tradisi dusun di Ranau ini. Perbezaan Lapoi antara sub-etnik di Ranau boleh dilihat pada corak tenunan dan sulaman serta penggunaan manik, lonceng kecil atau giring pada Lapoi. Bagi etnik dusun Liwan, Lapoi dihasilkan menggunakan benang berwarna dipanggil tiningkor, gontihon dan dilengkapi sunduk, tapi dan sinombiaka. Lapoi yang dilengkapi sinurondoi, gonob dan tabot bagi etnik dusun Bundu pula menggunakan motif benang hitam dikenali mapoi Lapoi. Sementara Lapoi ringkitan yang dilengkapi sunduk tapi ringkitan dan sabpang mewakili etnik dusun Tinagas. Uniknya pakaian tradisi Lapoi etnik dusun Lobu yang bermotifkan corak garisan dipanggil tinubo terletak pada hiasan baju yang menggunakan manik. Baju Ranau banyak maksud dan dari banyak jenis, so dia terdapat banyak dan uniknya dia ada jalur-jalur dia sendiri. Baju Ranau ada keunikan dia sendiri, dan bajunya ada banyak etnik, macam dusun Bundu dia tidak menggunakan apa-apa manik, dan bagi Kota Marudu, Kota Belud mereka menggunakan manik. Pakaian tradisi dusun Ranau yang boleh dipersetujui secara am oleh orang-orang Ranau dan mereka akan merasa megah untuk memakainya kerana inilah lambang pakaian tradisi dusun daripada Ranau. Diharapkan peragaan busana tradisi etnik dusun Ranau menerusi sunduan Don Nunu Kragang kali kelima 2015 menjadi perintis ke arah mengiktiraf Lapoi sebagai busana tradisi kekal mewakili etnik dusun Ranau yang unik serta tinggi nilai sejarahnya. Walaupun dipanggil sebagai Lapoi, Lipoi, Gandup ataupun Garung, namun usaha gigih Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam sekitar Sabah ini wajar dipuji dalam mengangkat martabat warisan seni budaya tempatan, khususnya baju etnik dusun Ranau seiring peredaran zaman. Fariz Morinding bersama juru kamera Awang Damit Masir, Ranau Sabah untuk berita RTM. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 11 pagi ini program Back to School dan Karambunaya akan diadakan di One Borneo, Kota Kinabalu. Sementara itu, pada masa yang sama, satu sidang media mengenai Sabah Masters 2016 Golf Tournament akan diadakan di Kota Kinabalu. Akhir sekali, pukul 12 tengah hari ini akan berlangsung Majlis Wacana Eksekutif Indeks Syariah Malaysia peringkat negeri di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Peri. Silakan. Terima kasih.